Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Kehidupan kita ni di atas muka bumi ini indah selalunya mengikut apa yang kita ni rancang. Banyak yang dirancang, lain pulang yang jadi. Sama jua dengan suasana kegembiraan yang tiba-tiba ia diselangi dengan suasana yang menyedihkan. Misalnya, tahun ini menjadi tahun yang paling bersejarah, di mana seluruh dunia telah dikejutkan dengan penularan virus COVID-19, termasuk jua negara kita ni, Brunei Darussalam. Jadi, wabah yang diturunkan ini merupakan satu cubaan bagi kita ni, dan setentunya ia adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz ataupun dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah, kita ni umat Islam disuruh untuk banyak bersabar. Di samping itu jua berusaha dan berikhtiar mencari jalan macam mana akan menghapuskan pandemik ini. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan usaha kita ni juga dalam menangani jangkitan COVID-19 ini, ada lagi kes baru disahkan di negara kita ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan negara Brunei Darussalam sentiasa di dalam rahmat Allah dan dilindungi daripada segala musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, pelajaran yang cikgu cakapkan tadi itu ada berkaitan dengan tajuk pelajaran kita ni pada hari ini, iaitu mengenai qada dan qadar. Okey, pengenalan. Beriman kepada qada dan qadar artinya percaya serta meyakini sepenuh hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Seperti mana yang kita ni ketahui, beriman ataupun percaya kepada qada dan qadar adalah perkara yang terakhir dalam rukun iman. Jadi kita ni wajib mempercayainya, iaitu mempercayainya dengan hati kita ni, mengakuinya dengan lidah kita ni, dan kita ni beramal dengannya. Kemudian, walaupun qada dan qadar mempunyai hubungan yang erat dan sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia, tetapi pengertian antara keduanya adalah berbeza. Kalau kita ni biasa menyebut perkataan qada dan qadar ni dengan perkataan takdir ataupun ketentuan dari Allah. Memang qada dan qadar mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain, dan kedua-duanya sama-sama mempengaruhi proses hidup kita ni. Tetapi qada dan qadar itu sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeza. Jadi, apakah pengertian qada dan apa pengertian qadar? Antara isi kandungan yang ada di dalam tajuk qada dan qadar ini, antaranya ialah bahagian pertama, pengertian qada dan qadar. Bahagian kedua, 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. Bahagian ketiga, keterangan bagi 4 golongan yang berselisih tentangnya. Kemudian terakhir sekali, bahagian keempat, pendapat yang paling sesuai untuk diikuti. InsyaAllah untuk hari ini, isi tajuk yang akan kita sentuh ialah pengertian qada dan qadar dan 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. Okey, sebelum masuk kepada isi pelajaran, objektif untuk pelajaran hari ini ialah supaya pelajar dapat memberikan pengertian qada dan qadar beserta contohnya. Kemudian yang kedua, pelajar dapat menyatakan 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. Baik. Mula-mula sekali kita ni masuk kepada bahagian 1, pengertian qada dan qadar. Apakah pengertian qada dan apakah pengertian qadar? Qada ialah berlakunya sesuatu kejadian mengikut ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali lagi. Maksudnya, kejadian yang berlaku pada diri seseorang itu
memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak ia lahir lagi. Seperti kaya, miskin, cantik, buruk, untung, rugi, hidup, mati, dan sebagainya. Kemudian qadar. Qadar ialah penetapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang akan berlaku pada makhluknya sejak azali lagi. Maksudnya apa yang akan berlaku pada diri seseorang itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dulu lagi sebelum ia lahir. Contoh, Ali telah ditetapkan oleh Allah untuk berjaya dan cemerlang dalam peperiksaannya. Ini merupakan qadar. Kemudian selepas tamat peperiksaan, Ali mendapat markah yang cemerlang. Ini merupakan qadar. Tetapi penetapan qadar itu masih boleh berubah kepada qadar yang lain disebabkan oleh sesuatu sebab. Contohnya, kalau Ali malas dan nada usahakan belajar, maka qadarnya berubah menjadi gagal. Dan qadarnya pun ia mendapat keputusan yang gagal. Kemudian contoh lagi, Ahmad telah ditentukan akan sakit pada 1 Muharram. Ini merupakan qadar. Kemudian setelah tiba 1 Muharram, Ali jatuh sakit. Ini merupakan qadar. Sama juga. Tetapi sekiranya Ali sentiasa berdoa, diberikan kesihatan di samping menjaga kesihatannya juga, maka qadarnya berubah menjadi sihat pada 1 Muharram itu. Dan qadarnya pun diberikan kesihatan yang berpanjangan. Jadinya, dua contoh yang cikgu sebutkan tadi itu ia merupakan ketentuan yang boleh diubah oleh manusia atas doa, usaha dan ikhtiarnya. Walau bagaimanapun, ada dua ketentuan yang mana manusia tidak dapat mengubahnya, iaitu kehidupan dan kematian. Kedua-dua ini memang tetap dan pasti akan berlaku dan tidak akan dapat dihalang oleh apa-apapun. Tiap-tiap kejadian yang berlaku pada alam ini, sama ada baik atau buruk, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berlakunya juga adalah mengikut kehendaknya. Kita ni mesti bersangka baik dengan Allah. Contohnya pandemik COVID-19 ini semuanya sebenarnya ada hikmah kenapa Allah menurunkan penyakit ini. Mungkin ia adalah satu teguran supaya umat Islam kembali beriman kepada Allah dan juga melakukan segala amal ibadat hanya untuk Allah. Kemudian bukan itu saja, bahkan dengan adanya jangkitan wabak ini, hubungan kekeluargaan kita ni menjadi semakin rapat dan lain-lain. Banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita ni lihat. Kemudian ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi semua perancangan makhluk. Manusia hanya mampu merancang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menentukan. Tidak ada sesuatu pun yang boleh merubah ketetapan Allah. Orang yang awal sudah menguruskan kan belayar pun tidak jadi. Kesian, terpaksa di-cancel penerbangannya disebabkan COVID-19 ini. Jadinya kita ni hanya mampu merancang, tetapi Allah sahaja yang menentukan. Jangan sedih ataupun kecewa, berbaik sangka saja kepada Allah. Mungkin suatu hari nanti akan ada sesuatu yang lebih baik lagi ia dapat daripada itu. Seterusnya, sebarang rancangan makhluk juga tidak akan terlaksana jika tiada dalam ketetapan Allah. Sebaliknya, tiap-tiap sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengatasinya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Maksudnya,
dan kamu tidak dapat yakni melakukan sesuatu melainkan jika dikehendaki Allah. Tiada seorang manusia yang mampu mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, jika kita ditimpa sebarang musibah, hendaklah diterima dengan redha dan penuh kesabaran di samping berusaha untuk mencari jalan penyelesaian. Apabila terjadi saja suatu musibah, contohnya gempa bumi ke, bencana alam ke, termasuklah jua wabah, umat Islam diperintahkan untuk tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar. Jangan saja berserah sama pasrah, tapi usahanya nada, indah. Di samping itu kita ni mesti juga berusaha mencari jalan penyelesaiannya. Contohnya berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19 ini, yang mana semua masyarakat di seluruh negara diarahkan untuk mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, yang mana kita ni disuruh untuk sentiasa menjaga kebersihan diri kita ni, duduk di rumah, mengamalkan penjarakan sosial dan lain-lain untuk mengurangkan risiko penularan jangkitan wabak ini. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Yang maksudnya, tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan yakni telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami menjelaskan yang demikian itu supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang telah luput daripada kamu dan tidak pula bergembira dengan apa yang dikurniakan kepada kamu. Dan Allah tidak suka tiap-tiap orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi kesemua kejadian di alam ini adalah berlaku mengikut ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak akan mampu mengubahnya kerana segalanya sudah pun ditetapkan di dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala musibah yang terjadi di bumi ini ataupun terjadi pada diri sendiri, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum diwujudkan oleh Allah dalam bentuk yang nyata. Semuanya sudah ada dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. Maksudnya, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan menurut ketentuan. Seterusnya masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. Apakah golongan-golongan itu? Yang pertama ialah golongan Jabariyah. Golongan ataupun aliran ini mula berkembang di Khurasan pada abad kedua Hijrah. Kemudian pengasasnya ialah Jaham bin Safwan. Kemudian golongan yang kedua ialah golongan Qadariyah. Golongan ataupun aliran ini mula muncul pada pertengahan abad pertama Hijrah di Basrah. Kemudian pengasasnya ialah Ma'bad bin Khalid al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Kemudian golongan yang ketiga ialah golongan Mu'tazilah.
golongan ataupun aliran ini muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijrah. Kemudian pengasasnya ialah Wasil bin Atta al-Makhzumi al-Ghazal. Kemudian golongan yang terakhir ialah golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah. Golongan ataupun aliran ini muncul setelah berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam semasa zaman kerajaan Bani Umayyah. Aliran ini juga adalah pengikut ataupun pendukung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada jamaah baginda bersama para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang Islam yang mewarisi Islam. Kemudian pengasasnya ialah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Jadi, inilah keempat-empat golongan yang mempunyai pendapat yang berbeza-beza tentang qada dan qadar. Yang mana akan cikgu terangkan pendapat-pendapat golongan ini dalam pelajaran yang seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita ni sentuh sampai sini saja dulu. Alhamdulillah. Jadinya hari ini kita ni sudah mempelajari tentang pengertian qada dan qadar dan 4 golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar. Dan insya-Allah akan kita ni sambung penerangan bagi tiap-tiap golongan yang berselisih pendapat tentang qada dan qadar besok. Okay, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.